Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat tengah hari. Okey, kita jumpa lagi. Kita akan sambung ya sedikit. Saya tertinggal untuk yang bahagian yang terakhir ni, ya. Bahagian terakhir ni adalah bahagian baru untuk tajuk ni, untuk silibus lama KBSM tak ada bahagian ni, ya. Okey. So kita masih lagi membincangkan force on a current carrying conductor. Ya. Okay, dan tadi kita dah bincangkan tentang the direction bagi direct current motor. Dia nak turn either clockwise or anti-clockwise. Kemudian kita dah bincangkan tadi untuk kita tentukan dia punya force menggunakan Fleming left hand rules. Untuk kita tentukan direction of magnetic field bagi current carrying conductor menggunakan right hand grip rules. Itu yang kita dah bincangkan dalam kelas yang sebelum ni. Jadi untuk bahagian terakhir untuk force on a current carrying conductor, kita akan bincangkan perbezaan dan juga persamaan di antara brushless motor dan juga brush motor. Kalau kita tengok kepada struktur, struktur bagi dua ni, struktur bagi kedua-dua ni, untuk brushless motor, ni struktur dia ya. Beza kalau kita tengok kat sini adalah daripada segi dia punya panggil apa? Kedudukan permanent magnet. Kedudukan permanent magnet. Untuk brushless, permanent magnet berada di luar. Untuk brush motor, dia berada di dalam. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan apakah persamaan dia, similarities bagi kedua-dua ni adalah has a magnet and coil. Di mana coil kalau awak tengok ada yang wire merah ni. Yang merah ni. Ni coil lah, semua ni coil. Yang ni pun coil, ni coil, semua ada coil. Dan juga dua-dua ada magnet. Magnet ni yang north south ni. Ya. Kemudian similarities dia adalah use magnetic force to produce rotation. Magnetic force maksudnya kita masih lagi menggunakan Fleming left hand rules. Ya. Kita tengok apakah perbezaan dua ni. Untuk perbezaan dua ni adalah untuk brushless, dia punya coil adalah stationary tapi magnet yang berpusing. Magnet yang berpusing. Manakala untuk brush motor, magnet stationary, coil yang akan berpusing. Jadi dia terbalik kat situ lah. Yang ni magnet yang luar yang akan pusing, yang ni coil yang akan pusing. Kemudian no carbon brush. No carbon brush. Kemudian dia kata therefore no friction between the brush and the commutator. No carbon brush, so tak ada contact dekat situ. Manakala untuk brush motor, dia punya friction between carbon brush and the commutator causes the carbon brush to wear out. That's mean maksudnya the commutator ataupun dia punya carbon brush kita kena service. Ya, kita kena service sebab dia ada friction kat situ. Seterusnya no sparkling at the commutator. Kenapa no sparkling? Sebab tak ada contact. Dia tak ada friction, maksudnya dia tak touch pun. Ya. Dia hanya cut dia punya magnetic field line sahaja. Manakala untuk brush motor, dia ada sparking at the commutator because dia ada friction. Ya. Kemudian dia punya operational dia adalah dia lebih soft compare dengan yang brush ni dia berbunyi. Sebab dia bunyi apa? Sebab dia ada contact antara carbon brush dan juga commutator. So friction tu tadi, so itu yang menyebabkan dia akan menghasilkan bunyi. Ini adalah persamaan dan juga perbezaan brushless dan juga brush motor. Seterusnya untuk kelas kali ini kita akan bincangkan uji kendiri 4.1. Saya pasti awak dah siap. Kalau dalam modul page
Dan siapkan sebab saya dah bagi jawapan, tapi macam yang saya selalu ulang, saya bukan pentingkan jawapan itu bila kita buat perbincangan. Yang penting adalah macam mana you dapatkan jawapan tu. Ya. Okey, modul awak muka surat. Surat berapa Dini? Satu. Ya. Okey, awak punya modul page. Kenapa saya tak boleh tulis? What happened? Sekejap ya, kita ada masalah teknikal kat sini. Kenapa saya tak boleh tulis? Oh, I don't know why. It's okay lah. Tapi kenapa? Tadi elok je kan boleh tulis. Okay, guna mouse boleh. Okay, ini adalah page. Satu. Okay. Okay, so kalau kita tengok pada soalan pertama. Ellie, tolong baca soalan Ellie. Ellie ada? Saya guna PC. Oh, okay. Dania baca soalan. When the switch is on, the copper rod move on thick wires. On diagram indicate and label the direction of motion of the copper rod. Okay. So, kita punya observer mesti berada di hadapan. Okay, mesti berada di hadapan sini. Saya tak tahu kenapa. Okay, observer mesti ada dekat depan sini. Ya. Okay, so now you tengok pada dry sand. Okay, kat sini adalah positif. Okay, yang ni adalah negatif. Okay, jadi you boleh lukis dia punya direction of current flow. Okay, so direction of current flow adalah arah sini. Okay, jadi sekarang ni Dania, dia punya current flow in atau out? In. Okay, good. Kalau in simbolnya dot ataupun kita panggil apa? Atau cross? Cross. Okay, cross. Bagus. Okay, seterusnya. Okay, kita nak tentukan dia punya force. Jawapan dia dah bagi kat sini. Cuba kita nak check betul ke jawapan yang dia bagi ni. Ya. Okay, jadi sekarang kita tengok dia punya magnet. US. U adalah utara. So, dia punya direction Dania. U to S ataupun S pergi ke U. S pergi ke U. S pergi ke U. Selatan pergi utara ke utara pergi selatan? Utara pergi selatan. Okay, utara pergi selatan. Okay, so yang warna hijau ni adalah menunjukkan magnetic field punya direction. Okay, now kita nak gunakan tangan apa Dania? Kiri. Tangan kiri. So, you keluarkan tangan kiri awak. Okay, tangan kiri kemudian, okay,
Jari tengah ni dulu kita decide. Okay, untuk ni contohnya awak punya skrin ataupun buku awak. Okay, in. Okay, in. Jari awak ni cucukkan pada skrin awak. Okay, ataupun pada buku awak. Kemudian dia punya magnet adalah daripada utara ke selatan. Utara ke atas, selatan dekat bawah. So you just pusing sahaja. Okay, you pusing sahaja awak punya jari tu. Okay, you punya jari pusing ke bawah. Jadi akan dapati you punya force jari awak ni akan arah pergi ke kiri. So saya harap semua orang dapat yang tu ya. Okay, jari tengah letak atas buku. Kemudian jari tunjuk, jangan tunjuk ke atas. Tunjuk ke bawah sebab daripada utara ke selatan, bawah. Jadi ibu jari akan tunjukkan arah sebelah kiri. Ini yang awak akan dapat nanti. Okey, katakanlah awak rasa cikgu berlilit-lilit tangan kita nak buat. Okey, nak mudahkan pusingkan buku. Jadi bila pusingkan buku nanti, awak punya utara selatan tu dia dah elok tegak atas. Tapi arah force tetap sama. Okey, arah force tetap sama. Okey, bila kamu pusing buku dia akan dapat belah kanan lah. Tapi bila kamu pusingkan balik pada kedudukan asal, force tu akan arah sebelah kiri. Okey, boleh ya? Boleh Dania soalan ni? Boleh. Okey, good. Next, kita pergi kepada imbarasi. Imbarasi ada ke? Tadi saya rasa dia nak masuk. Ya, Imba. Soalan 2, bacakan. The diagram below shows the magnetic field lines around a current carrying conductor. A. In which direction does the force act on the conductor? Okey. Apa dia? B. Name the poles of P and Q. Okay, next. Siapa yang boleh dapat jawab soalan ni? Angkat tangan. Nah, siapa yang boleh jawab ni maksudnya awak memang insan terhebat di dunia. Ya. Kenapa saya kata insan hebat di dunia? Awak rasa kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia boleh nampak gambar. Pandai Dini sebab dia boleh nampak gambar. Dini nampak gambar tak? Tak. Mana ada gambarnya koma? Mana ada gambarnya? Ya, siapa yang boleh jawab memang terror lah. Ya, insan terhebat di dunia. Ya. Okay, jadi soalan nombor 2 ni tak payah dijawab. Ya, sebab dia tak lengkap. Ya, soalan tu tak lengkap. Kalau buku lama ada soalannya tu saya tengok balik mana rajahnya, tak ada, dia kata below, PQ. Mana pula P, mana pula Q. So kita abaikan soalan 2 ni. Tak perlulah kita jawab. Ya. Okey, terconteng sampai soalan 1 pula. Okey, so ya. Izzati tak boleh masuk sebab line dia waktu macam ni dia tu slow. Tak apa, nanti saya akan hantar rakaman kat dia, ya. Cuma bagi tahu dia boleh isi kehadiran lah nanti lepas dia tengok rakaman. Okey, soalan 3. Siapa lagi yang ada hari ni? Saya tengok tadi ramai. Wani. Wani soalan 3. The diagram shows ABC motor. Okay. Name the parts labeled X and Y. Okay. On the diagram, I indicate with arrows the direction of the current in the coil. 2 mark the direction of the rotation of the coil. Okay, good. So jawapan dah ada, tak payah bacakan. Okay, so sekarang kita tengok soalan 1 dia kata adalah kita kena label. Okay, kata kunci label kamu kena, tulis kat situ ya, label mesti letak nama penuh. Okay, nama penuh dia. Okay, berhati-hati bila kamu nak spelling ni, commutator. Okay, kalau saya suka sebut komutator. Okay, komutator. Supaya apa? Supaya ejaan kamu pun akan betul. Ya. Sebab bila kamu sebut commutator nanti T-A-T-E.
Ya, commutator, bukan commutator jadinya. Ejaan mesti betul. Okey, kemudian untuk Y tak ada masalah, yang ni adalah carbon brush. Okey, next. Yang kedua. Yang kedua dia suruh awak mark. Okey, dia tak suruh label, dia cuma mark saja dia punya direction of rotation. Okey, Wani onkan awak punya mic. Okey, kita nak bincang yang ni. Okey, pertama sekali Wani. Saya pensil tak berfungsi. So saya kena lukis. Tak apalah. Okey, so yang ni saya label sebagai A. Okey, yang ni sebagai B. Yang ni sebagai C. Yang ni sebagai D. Okey, soalan saya Wani. Untuk current flow. Okey, current flow dari arah mana ke arah mana dalam coil? A, B, C, D atau D, C, B, A? A, B, C, D. Okey, bagus. A, B, C, D. Okey, jadi ini adalah A, B, C, D. Warna biru tu pun dah tunjukkan pada awak. Ya. Okey, kemudian Wani. Kalau kita tengok arm, bahagian A, B. Okey, bahagian A, B current in atau out? Out. Out. In ke out? A, B. Untuk A, B, current in atau out? In. So, untuk A, B current in. Apa simbol in? Dot atau cross? Cross. Okey, untuk A, B, current dia adalah cross. Okey, untuk C, D Wani. Current in atau out? Out. So, out apa simbolnya? Dia adalah dot. Okey. So, sekarang ni untuk permanen magnet. Kiri ke kanan atau kanan ke kiri? U pergi S atau S pergi U? Utara pergi selatan. Okey, utara pergi selatan. So, ini adalah anak panah bagi magnetic field. Okey, utara pergi selatan. Okey, utara ni ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita gunakan adalah north. Okey, sekarang kita kena pasti untuk arm AB, dia punya force. Okey, dia punya force. So, kita gunakan Fleming left hand rules. Okey, ini adalah buku awak. Ya, jadi current in, jadi awak punya jari letakkan touch pada permukaan buku. Kemudian north to south. Jadi you punya jari yang nombor 2 yang tengah ni kamu buat arah kiri ke kanan. So kalau you dapati force dia ke mana Wani? Atas ke bawah? Untuk AB tadi. Atas. Ini buku kamu. Kamu nampak kan saya punya ni? Ini Nampak buku. tapi pening sikit je cikgu. Okey, tak apa. Okey, tangan saya kita gunakan Fleming left hand rules. Okey, in. Kemudian north to south. So sekarang cuba tengok ibu jari saya. Bawah ke atas? Bawah. Bawah. Okey, jadi AB dia punya pergerakan akan pergi ke bawah. Okey, ini dia punya force. Okey, sekarang Wani, kita cuba buat untuk yang CD. Okey, CD ini buku awak. Mungkin awak pening sebab tangan saya, sebab awak akan nampak tangan saya belah kanan kan. Okey, ini buku saya. Okey, ini buku saya, tangan. Okey, so sekarang kita out. Jadi bila out, jari tengah ni kalau kamu tengok saya akan letak atas buku. Okey, saya akan letak atas buku. Saya tak nampak buku saya. Senang macam ni lah. Ini buku awak. Okey, saya akan letak atas buku. So nanti dia akan jadi macam ni. Macam ni. Okey. Kemudian kita tengok north to south. So kiri ke kanan. So kita pusing kita punya jari kiri ke kanan. So kamu tengok ibu jari saya arah mana Wani? Atas. Yes, atas.
Oh, macam tu. Ha, nampak dah? Nampak. Okay, so untuk CD dia akan ke atas. Jadi ingat, saya ulang balik. Kalau AB tadi dia in, maksudnya ini jari kamu. Ni buku kan. So jari kita ni kita masukkan dalam buku. Dia akan jadi macam ni dengan buku. Kemudian kita punya jari tunjuk dia akan kiri ke kanan. So kiri ke kanan. So pusing dia. So bila pusing dia, ibu jari kamu akan jadi ke bawah. Okey, boleh? Wadah? Boleh kau Pening lah Wadah? cikgu. Pening? Tak apa. Pening kena ulang-ulang balik video ni. Okey. Ya? Okey. So memang benda ni kena, orang kata saya kena kadang-kadang tunjuk depan mata pun kadang-kadang pelajar confuse juga kat situ. Okey, so sekarang Wani tak settle lagi kerja kita. Okey, AB ke bawah. Okey, jadi sekarang ni anggap coil tu macam buku. Buku saya ni besar benar. Okey, ni saya punya bag ni. Okey, dia bentuk macam ni. Okey, AB belah sini, CD belah sini. Awak ambil apa-apa barang. Okey, AB tu kamu turnkan ke bawah. CD naikkan ke atas. Okey, ini turn ke bawah, CD naik atas. Jadi awak akan nampak dia berpusing. Okey, berpusing macam ni. Okey, clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Ya, clockwise. Clockwise. Alamak, saya lupa lah video ni sebab dia facing macam ni. Dia terbalikkan dia. Anti-clockwise. Ya, anti-clockwise. Cikgu Boleh, tadi Wani? saya kata AB tarik. AB ke bawah. Oh, AB akan gerak ke bawah. CD ke atas. Ya, Anti-clockwise. CD ke atas. So anti-clockwise ya. Okey. Boleh tu? Cikgu, Ya. dia kata landing slow. Sekat-sekat. Tak apa. Dia kadang-kadang memang macam tu. Saya punya pun kadang-kadang macam tu juga. It's okay, tak apa. Yang tak apa masuk tak apa sebab tu saya masih lagi share video rakaman. Okey. Boleh tak? Boleh cikgu. Imba? Okey. Okey, Wani okey dah. Nawa okey Nawa? You on Okey, track ataupun you dah sesat? Okey ya? Okey. Mungkin Wardah confuse sikit Wardah sebab awak tak masuk pagi tadi. Dania okey Dania? Okey cikgu. Okey. Yang masuk pagi tadi insya-Allah boleh. Jadi Wardah tengok balik video yang pagi tadi punya. Okey. So, untuk yang sekarang saya nak bincang ini saja. Okey, saya nak bincangkan yang ini sahaja. Sekejap ada orang hantar mesej. Saya pun sesat. Ellie, awak kena tengok video pagi tadi. Sebab untuk tajuk ni minggu sebelum cuti saya dah hantar video cikgu lain. Mungkin cikgu tu saya nak ubah angin lah kan. Jadi pagi tadi kawan-kawan awak kata tak payahlah kita buat kelas macam biasa je. Ya. Jadi Ellie kena tengok video pagi tadi baru boleh tengok yang ni. Baru boleh faham yang ni. Ya. Okay. So setakat ni dulu sebab saya pun tak nak lama-lama tengah-tengah hari buta ni. Saya tahu dah lapar. Ya. So kita akan stop dulu kat sini sebab esok kita ada lagi. Ya. Esok kita ada lagi. So kita akan jumpa esok pukul 2 hingga pukul 3. So masa nanti kalau rasa tak sesuai kita boleh adjust. Okay. Terima kasih kerana attend kelas saya. Okay. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Bye cikgu, terima kasih. Okay. Sama-sama. Sama-sama.